Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-68. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-75 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dan orang yang beriman setelah itu kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama kamu, maka mereka daripada golongan kamu. Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menerusi kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-75 surah Al-Anfal ini merupakan ayat yang menjelaskan mengenai golongan orang beriman tetapi mereka tidak melakukan penghijrahan. Pada ayat sebelum ini sudah dijelaskan mengenai kedudukan orang yang beriman dan juga berhijrah. Sama ada hijrah pertama sebelum perjanjian Hudaibiyah maupun penghijrahan selepasnya dan ganjaran yang diperolehi oleh mereka. Lalu terlintaslah dalam pemikiran apakah ada cara lain untuk golongan yang sama-sama beriman tetapi tidak melakukan penghijrahan ini untuk mendapat ganjaran yang setimpal. Maka ayat ke-75 surah Al-Anfal ini ada jawapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan orang yang beriman setelah itu, iaitu selepas berlalunya satu tempoh masa yang agak lama, bermulanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam dan berhijrah. Antara perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah dan sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun ke-9 Hijrah, golongan ini juga berjihad bersama-sama kamu wahai kaum muslimin, walaupun dalam keadaan terlewat. Mereka juga akan mendapat hak dan kewajipan yang sama dengan golongan yang beriman dan berhijrah. Seterusnya, sebahagian daripada golongan yang mempunyai hubungan kerabat daripada mereka itu juga lebih layak untuk mendapat bantuan, warisan dan sebagainya. Ketetapan ini telah termaktub dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran atau Lauh Mahfuz. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Firman Allah Ta'ala, فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ, membawa maksud maka mereka itu daripada kamu. Ada yang memahaminya dengan makna sama dengan kamu dalam hak dan kewajipan. Dan ada juga yang memahaminya dengan erti sama dengan kamu dalam hal warisan, iaitu berhak mendapatkan hak seperti waris atas dasar hijrah. Kemudian, wa ulul arhami ba'dahum awla bi ba'd, bermaksud dan orang yang mempunyai hubungan kaum kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Ada yang memahaminya sedemikian,
maka keratan ayat ini dikatakan membatalkan hukum ayat yang lepas, iaitu penetapan berlakunya pihak waris yang dapat mewarisi antara sesama mukmin yang berhijrah. Lebih-lebih lagi yang pernah menjadi saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama tidak memahami penafsiran ini sebagaimana tafsiran tersebut. Menurut jumhur ulama, al-arham ialah bentuk jamak daripada rahim, iaitu tempat janin dalam perut ibu. Ulama memahami perkataan al-arham dengan maksud kaum kerabat yang diikat oleh hubungan keibuan. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman fi kitabillah. Ada yang memahaminya dengan maksud yang saling berkait dengan Al-Quran, iaitu ketetapan hukumnya ke atas manusia yang berkaitan dengan kewajipan silaturrahim sesama makhluk, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lain. At-Tahir Ibn Ashur memahami ayat fi kitabillah dengan makna ketetapan dan syariatnya. Dalam konteks ini, ayat fi kitabillah membawa makna Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan naluri manusia sentiasa cenderung kepada kaum kerabatnya. Selain itu, oleh kerana kuatnya naluri seseorang manusia itu terhadap hubungan kekeluargaan dan kaum kerabatnya, sedangkan kemantapan asas beragama belum berlaku pada zaman jahiliah. Maka ayat ini menjelaskan bahawa kemantapan asas beragama tidak membatalkan dan menentang kuatnya naluri hubungan kekeluargaan, kecuali jika kedua-dua perkara ini saling bertembung. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menutup tafsiran pada ayat terakhir ini dengan menyimpulkan keseluruhan surah Al-Anfal. Beliau berkata, demikianlah surah Al-Anfal yang mengakhiri perintahnya. Jika ayat pertama surah ini mengandungi perintah untuk memperbaiki hubungan antara sesama manusia, maka di akhir surah ini juga mengandungi pesanan yang sama. Begitulah bertemunya awal dan akhir surah ini. Sidang pendengar yang dimuliakan, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-75 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa ayat ini memberikan tempat yang mulia bagi golongan yang agak terkemudian dalam berhijrah. Dan mereka juga belum terlambat. Antara mereka ialah Amru bin Al-As, Khalid Al-Walid dan Abbas, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terang lagi bersuluh bahawa nama-nama yang disebutkan sebentar tadi ialah golongan yang lambat melakukan penghijrahan. Pada awalnya, darjat mereka berbeza. Sebagai contoh, darjat Amru tidak sama dengan Umar. Khalid ibn Al-Walid tidak sama dengan Bilal bin Rabah. Dan Abbas tidak sama dengan Abu Bakar. Namun begitu, selepas turunnya ayat ini, maka mereka juga dianggap sama darjatnya dengan golongan yang awal melakukan penghijrahan. Ini kerana golongan yang agak terkemudian dalam melakukan penghijrahan ini melakukan perkara yang sama seperti golongan yang awal melakukan penghijrahan. Sebagai contoh, mereka turut berhijrah, berperang, menegakkan akidah Islam, dan mereka juga turut memimpin peperangan. Abbas memainkan peranan yang penting dalam peperangan Hunain, manakala Amru menjadi salah satu tunjang terkuat dalam peperangan menakluk Mesir. Dan Khalid ibn Al-Walid pula merupakan watak penting dalam peperangan untuk menghancurkan kerajaan Parsi dan Rom. Dua golongan ini telah dipandang sama kedudukannya. Golongan yang terdahulu menyambut golongan yang datang, kemudian dengan tiada sebarang perbezaan mahupun perselisihan. Tetapi martabat dan darjat keimanan sudah tentu tidak dapat disamakan. Yang berhijrah awal tetap dipandang lebih istimewa berbanding golongan yang terkemudian berhijrah. Menurut Hamka lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perbezaan kedudukan dalam persamaan antara mereka, seperti mana yang dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang yang terdahulu dan orang yang mula-mula membela Islam antara kaum Muhajirin dan Ansar, serta orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Selain itu dalam surah Al-Hashr, Allah ayat ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa golongan yang terkemudian dalam melakukan penghijrahan ini tidak berasa kecil hati, kerana mereka sedar keadaan mereka yang lewat berbanding golongan terdahulu. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang yang datang sesudah mereka, maka pun mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian ke dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Mengenai kelebihan yang diberikan kepada golongan yang awal berbanding dengan golongan yang terkemudian, ada dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat ke-10, terutamanya mereka yang mengorbankan dan membelanjakan harta sebelum Mekah berjaya ditakluk. Tidak sama nilainya dengan yang membelanjakan harta selepas penaklukan Mekah. Firman Allah Ta'ala, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada mereka ganjaran yang lebih baik dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Melalui ayat ini, kita faham bahawa walaupun kedua-dua golongan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meredai mereka dan mereka pula meredai Allah. Namun perkara yang patut didahulukan akan tetap didahulukan dan orang yang mengikut di belakang dengan suci hati pula menerimanya. Kerana bagi mereka kesempatan untuk beramal soleh masih terbuka luas. Itulah bukti kehidupan yang sejahtera berberkatkan iman yang teguh. Seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan pula mengenai ulul arham, iaitu kaum keluarga yang akrab. Menurut Hamka, ayat ini menegaskan bahawa walaupun hubungan kekeluargaan ini melibatkan aspek perwalian, saling sokong menyokong dan bantu-membantu sehingga jelas kelihatan seperti saudara kandung, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyebutkan perkara ini dalam Al-Quran. Ini kerana berlaku beberapa keadaan yang berlainan dengan ketetapan awal. Antaranya ialah ketika permulaan kaum Muhajirin berpindah ke Madinah. Mereka telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar, sehingga kan mereka saling mewarisi antara satu sama lain. Tetapi ketika Islam sudah mula tersebar luas, maka perwarisan yang pertama itu mula dimasukkan dengan mengikut ketetapan dalam Al-Quran. Perkara ini berlaku kerana terdapat situasi yang menyaksikan penghijrahan seorang ayah yang telah memeluk Islam, tetapi anaknya masih kekal di Mekah dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara ini bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi. Pada hujung ayat ini,
Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu yang mungkin belum diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum Muhajirin, kaum Ansar dan para pengikut pada zaman mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui perkara tersebut. Islam telah melebarkan sayapnya keluar daripada tanah Arab ke negara Iraq, Mesir, Andalusia, Asia Tenggara, Afrika dan India. Dalam pengetahuan Allah jugalah Islam sampai ke tanah Melayu, di Malaysia, juga Indonesia. Asbab penyebaran inilah kita mendapat rahmat dan bahagia daripada Tuhan serta menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan ini sabit dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Berbahagialah bagi orang yang sempat melihatku dan beriman kepadaku, dan berbahagialah sehingga baginda menyebut sebanyak 7 kali bagi orang yang tidak sempat melihat wajahku tetapi dia beriman kepadaku. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-75 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, sentiasalah berazam untuk melakukan penghijrahan dalam diri kita walaupun dalam sekecil-kecil perkara. Hijrah tidak perlu menjadi baik daripada orang lain, tetapi cukup sekadar menjadi lebih baik pada hari ini daripada diri kita pada hari semalam. Berhijrah dan perbaikilah diri sehingga ke akhir ayat. Kedua, tekadkan diri untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk kita nikmati. Bersangka baik dan bersyukurlah di atas setiap kurniaan Allah. Semoga Allah redha terhadap kita dan kita juga sentiasa redha kepada Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.